أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نويت التعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kita nak tengok berkaitan dengan sujud sahwi. Dan kita guna kitab Muniyatul Musalli cetakan Fatani Halabi dah. Muka surat 16 pada baris ke-14 daripada bawah. Penting untuk kita tahu berkaitan dengan sujud sahwi ni kerana bila kita buat sujud sahwi hal keadaan syarak tak tuntut untuk kita pergi buat sujud sahwi tu, maka semaya kita boleh batal. Maka penting untuk kita tahu bila kita buat sujud sahwi ni, kalau syarak tak tutup, maka semaya kita boleh jadi batal. Maka dalam kitab kita ni ditulis 5 sebab. Hanya 5 sebab ni sahaja bila kita pergi buat, maka sunat kita sujud sahwi. Mana? Kita baca kat kita. Tengok dalam kitab ni ditulis, kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, ketahui olehmu sunat hai'ah itu, kata pengarang, ketahui olehmu. Dan kalau dalam kitab-kitab Arab ditulis i'lam tu. I'lam, ketahui olehmu. Kita takdir kata ketahui olehmu tu dengan makna belajar sehingga faham, gitu. Dan belajar sehingga faham bahawasanya, tak ada bahawa dah. Tak ada. Ketahui olehmu sunat hai'ah itu tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi. Tiada dituntut dijabarkan ni maksudnya tiada dituntut kita buat sujud sahwi. Orang yang meninggalkan dia sunat hai'ah itu, baik. Kalau tengok sini pengarang Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah kata, bila kita pergi tinggal sunat hai'ah, maka tak sunat kita pergi buat sujud sahwi. Dah kalau kita pergi buat juga sujud sahwi, maka semaya kita boleh batal. Mana sunat hai'ah tu? Banyaklah dah sunat hai'ah dalam semaya ni. Contohnya gapo? Contohnya sunat hai'ah ni angkat tangan dah masa kita nak takbiratul ihram tu. Kita angkat tangan. Kita angkat tangan sampai kat telinga kita. Tu sunat je. Sunat benda? Sunat hai'ah. Dan sunat hai'ah, kita baca lafaz Allahu Akbar tu wajib. Dan kenapa? Kerana dia takbiratul ihram. Tapi perbuatan kita pergi angkat tangan, perbuatan tu dipanggil sunat hai'ah. Jadi kalau kita tak angkat tangan masa takbiratul ihram tu, maka luput pahala sunat hai'ah. Tapi bila kita tak angkat tangan, tak sunat kita buat sujud sahwi kat gi. Gapo lagi sunat hai'ah ni? Sedekap dah. Kita sedekap, kita tak tangan kita ni kat dada kita tu masa kita tengah berdiri, tengah baca Fatihah tu. Masa tu sunat kita sedekap. Kalau kita tak sedekap, tak sunat kita buat sujud sahwi. Bila kita tak buat, kita tinggal tu, kita tinggal sedekap tu, maka tak sunat kita buat sujud sahwi. Lagi gapo lagi sunat hai'ah ni? Contohnya lagi adalah baca doa iftitah.
baca doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifal musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu doa iftitah tu hukumnya sunat hai'ah. Jadi bila kita semaya, kita tak lupa nak baca sunat haid, kita tak lupa nak baca doa iftitah tu, ataupun saja-saja kita pergi tinggal baca doa iftitah tu, dan maka semaya kita masih sah dah, sembahyang kita masih sah kerana baca doa iftitah tu adalah sunat hai'ah saja. Maka bila kita tinggal doa iftitah, dan sama ada sengaja atau tak sengaja, tak sunat kita pergi buat sujud sahwi. Dan kita tinggal sunat, kita tinggal doa iftitah Allahu akbar kabiran, kita tak baca, kita tu Allahu akbar tu baca Fatihah. Maka kita tak sunat pergi buat sujud sahwi kayak gini. Bahkan kalau kita pergi buat sujud sahwi juga, semaya kita boleh batal. Dan lagi gapo lagi sunat hai'ah ni? Lagi contoh baca ta'awuz sebelum kita baca Fatihah tu. Kita baca ta'awuz ni benda, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu. Kita baca ta'awuz ni sebelum kita baca Fatihah, itu hukumnya sunat. Sunat gapo? Sunat hai'ah. Bismillah tu wajib dah. Bismillah tu wajib. Bismillah pada Fatihah tu wajib. Tapi nak kata baca a'udzubillah tu sebelum kita baca Fatihah, itu hukumnya sunat hai'ah. Dan sunat hai'ah. Jadi bila kita tak baca a'udzubillah tu, semaya kita masih sah, tapi kurang pahala lah dah. Kurang pahala. Jadi bila kita lupa nak baca ta'awuz, tak sunat kita pergi buat sujud sahwi kayak gini. Tak sunat. Lagi gapo lagi? Lagi baca amin dah lepas baca Fatihah tu. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita sebut amin tu. Tu sunat juga. Sunat gapo? Sunat hai'ah. Jadi kalau kita tak pergi baca, tak baca amin tu, sah tak semaya kita? Semaya kita sah lah. Dan kerana dia sunat hai'ah saja. Tapi kalau kita tak lupa nak baca, tak payah kita buat sujud sahwi kayak gini. Dan tak payah kita buat sujud sahwi lagi. Contohnya gapo lagi sunat hai'ah ni? Contohnya lagi macamnya kita baca surah selepas Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca qul huwallahu misalnya, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Itu hak biasa dah. Kalau orang tak baca lepas baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu sujud. Terus rukuk, Allahu akbar. Dia pergi terus rukuk, dia tak baca surah lepas Fatihah tu, dia tak baca dah surah. Fatihah tu wajib lah dah. Kalau tinggal Fatihah tak sah sembahyang. Tapi kita nak bicara ni sekarang ni adalah dia tak baca surah lepas baca Fatihah tu. Dia terus rukuk, Allahu akbar. Kerana sembahyang dia, sembahyang sah. Sembahyang dia tetap sah. Tetapi kenapa sembahyang tak sah? Kerana bacaan surah selepas kita baca Fatihah tu hukumnya sunat hai'ah. Jadi kalau kita lupa nak baca surah lepas baca Fatihah tu, tak sunat sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Lagi gapo lagi? Takbir intiqalak. Itu takbir intiqalak ni juga sunat hai'ah. Takbir intiqalak ni gapo? Takbir intiqalak ni takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Contohnya gapo? Tengah diri nak ke rukuk. Tengah diri nak ke rukuk, kita baca gapo? Allahu akbar. Maka Allahu akbar, lafaz kita sebut Allahu akbar daripada berdiri nak ke rukuk, itu kita panggil sebagai takbir intiqalat. Takbir intiqalat hukumnya sunat hai'ah. Jadi kalau kita tak baca, semaya kita sah tak? Kita diri nak ke sujud, nak ke rukuk, tak kita dia rukuk, tak baca Allahu akbar, sah tak semaya kita? Semaya kita sah. Dan semaya kita tetap sah. Tapi sebab apa sah? Kerana bacaan takbir tersebut adalah hanya takbir intiqalat, hukumnya sunat hai'ah. Jadi kalau kita lupa nak pergi baca Allahu akbar tu, maka tak sunat kita buat sujud sahwi. Ada satu kisah dulu Maya di satu surah dah. Maya di satu surah tu masa tu Maya subuh. Tok Imam dia kemama mata dan tengah sujud. Kita sujud latar lah ni. Sujud latar, Tok Imam bangun.
Tok Iman bangun kata Sami Allahu liman hamidah. Dan Tok Iman kemama mata ke kerana dah. Patutnya sebut Allahu Akbar dah. Daripada sujud nak ke duduk antara dua sujud tu. Tapi Tok Iman tu kemama mata ke kerana dah ingat ke janda ke gapo. Dah disebut Sami Allahu liman hamidah. Kita masa tu kerana Tok Iman ni. Dah patutnya Tok Iman tu betul kan lah bacaan tu. Dah disebut Sami Allah liman hamidah. Betul kan jelah. Dah Allahu Akbar lepas daripada tu betul kan lah jelah. Tapi Tok Iman ni dia tak jenis tak mengaji kerana wallahu a'lam lah. Dah mungkin dia kemama mata juga lepas tu dia pergi buat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab salah takbir intiqalah. Dia salah lafaz tu. Bila dia pergi buat sujud sahwi tu, batal terus semaya dia. Dah. Saya duduk semaya belakang tu Allah. Batal terus semaya dia dah. Dah patutnya tak payah sujud sahwi lah. Bila kita salah lafaz takbir, tak payah dah kerana itu adalah sunat hayah saja. Maka tak payah sujud sahwi. Kita pergi buat sujud sahwi juga semaya kita boleh batal. Ni Tok Iman dia tak ngaji dah. Dia Sami Allah liman hamidah dia sujud. Tak apalah dia salah dah. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni dia pergi sujud sahwi tu. Sedangkan bila dia salah lafaz takbir tu, kita tak sunat sujud sahwi. Nah, bila pergi buat sujud sahwi juga semaya kita boleh batal. Tu. Sebab tu penting untuk mengaji ni. Dan penting untuk kita tahu berkaitan dengan sujud sahwi. Dan benda ni berkaitan dengan sembahyang kita. Nah, tu. Lagi gapo lagi? Lagi bacaan dalam sujud tu. Bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, baca masa kita iktidal, dah. Masa kita duduk antara dua sujud. Bacaan dalam tu hukumnya sunat hayah. Hukumnya sunat hayah. Maksudnya mana contohnya ketika tengah sujud, tengah rukuk contohnya. Kan masa tengah rukuk kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Waktu kita baca dah. Apa hukum bacaan tersebut? Hukum kita baca baca Subhana rabbil azimi wa bihamdih tu. Apa hukum dia? Hukum dia sunat hayah. Sunat hayah je. Jadi kalau kita tak baca sah tak sembahyang kita? Sah. Kita rukuk dia je, tak payah baca gapo-gapo. Dak Allahu Akbar dia. Lepas tu sami Allah liman hamidah. Tak baca pun sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Dan sembahyang tetap sah. Kenapa? Kerana bacaan dalam tu hanyalah sunat saja. Dah hak wajib mana? Hak wajib perbuatan kita hak pergi rukuk tu. Kerana dia termasuk dalam rukun fi'li dah. Rukun perbuatan. Dan rukuk tu adalah rukun perbuatan. Maka bacaan dalam rukuk hak tu sunat. Kena beza. Perbuatan kita rukuk, yakni perbuatan kita membongkokkan badan kita, itu wajib. Tapi bacaan dalam rukuk tu sunat. Bacaan Subhana rabbil azimi wa bihamdih, hak tu sunat. Tak baca bersembahyang kita tetap sah. Tak baca bersembahyang kita tak sah. Sunat benda tak? Sunat hayah. Jadi bila kita tak baca, kita sujud, kita diam, kita mama mata ke, dan kita berangai ke kerana kita rukuk dia tak baca. Kita pun sami Allah liman hamidah. Teringat, aku tak baca tadi doa dalam tengah rukuk tadi tu. Tak baca kerana sembahyang aku ni sah, sembahyang tu sah. Dan tak perlu buat sujud sahwi. Kerana apa? Kerana bacaan dalam tu hanyalah sunat je. Tu. Dah ustaz kalau pergi buat sujud sahwi juga, batal sembahyangmu. Tengok lagi. Lagi berapa lagi sunat hayah ni? Contohnya kita paling muka. Bacaan kita paling muka tu. Gapo tu? Allah. Kita paling muka masa nak salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Perbuatan kita paling muka tu sunat je. Sunat gapo? Sunat hayah. Ada pun lafaz assalamualaikum, hak tu wajib. Waktu kita kena beza dulu kan. Itulah contoh-contoh sunat hayah. Jadi sunat hayah ni bila kita tinggal tak sunat kita buat sujud sahwi. Hak kita sebut banyak-banyak tadi tu. Akad tangan, doa iftitah ta'awuh, baca doa selepas daripada Fatihah tu, baca surah lepas daripada Fatihah tu, semua tu sunat hayah. Jadi sunat hayah ni bila kita tinggal tak sunat kita buat sujud sahwi. Jadi kalau kita pergi buat juga batas sembahyang kita. Tu.
Dah lepas tu mana hok kena buat sujud sahwi? Ni tengok kata pengarang Syekh Daud kata, dan sunat ab'ad itu apabila ditinggalkannya seseorang akan sunat ab'ad, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia orang yang lupa tu ataupun orang yang sengaja tu dengan sujud sahwi. Ni dia kata bila kita pergi tinggal sunat ab'ad tu, sunat dalam sembahyang ni dia ada dua dah, sunat hai'ah dan juga sunat ab'ad. Sunat hai'ah kita sebut dah tadi hak banyak-banyak tu. Dah sunat ab'ad ni mana pula? Kat gigi kita cara dah. Cuma kena kata bila kita pergi tinggal sunat ab'ad tu, sama ada sengaja atau tak sengaja, kita malas baca, kita malas nak buat sunat ab'ad tu, ataupun kita terlupa nak buat sunat ab'ad tu, sunat buat sujud sahwi. Hari tu ada seorang da'i TV3 dah, dia kata apa? Dia kata kalau kita sengaja tinggal sunat ab'ad, lepas tu kita pergi buat sujud sahwi, sembahyang kita batal. Dia kata gitu. Dia kata dalam mazhab Syafi'i kata gitu. Loh, kita kata ni bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana dalam mazhab Syafi'i kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab I'anatul Talibin, Mughni al-Muhtaj, gapo lagi Sabilal Muhtadin, Bughyatut Tulab. Semuanya kata bila kita tinggal sunat ab'ad, bila dengar sahaja nama sunat ab'ad, kita tinggal sunat ab'ad tu dalam keadaan kita sengaja. Dan masuk pada makna kata sengaja tu dengan kita malas nak buat sunat ab'ad. Contohnya apa? Malas nak buat kunut misalnya. Kunut kan sunat ab'ad. Kita malas nak baca kunut. Ataupun kita terlupa nak buat sunat ab'ad. Contohnya apa? Terlupa nak baca kunut. Misalnya gitulah. Tak dimalah nak baca kunut ataupun terlupa nak baca kunut. Kerana orang ni sunat dia buat sujud sahwi. Jadi tak betul lah benda da'i tu kata. Da'i tu kata bila kita tinggal sunat ab'ad, contohnya kita tinggal kunut, sengaja kita tinggal, lepas tu kita pergi buat sujud sahwi, sembahyang kita batal. Tak betul. Kenapa? Kerana dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bila kita tinggal sahaja sunat ab'ad, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sunat kita buat sujud sahwi. Tu. Dia tak mengaji agamanya. Dan lepas tu nak cakap je. Baik, tengok. Sunat ab'ad ni bila kita tinggal dia sengaja atau tak sengaja, sunat buat sujud sahwi. Tu. Lepas tu pun Syekh Daud kata, iaitu nak royak ni, nak terai pada makna kata sunat ab'ad tu. Mana sunat ab'ad tu? Iaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. 8 perkara hak telah Syekh Daud sebut dah. Pada mana? Pada depan-depan ni lah. Dan kita ni pada muka surat 16 dah. Pada depan-depan tu Syekh Daud ada sebut berkaitan dengan sunat ab'ad tu, mana-mana sunat ab'ad. Syekh Daud sebut dah. Sebab tu dia kata, iaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Iaitu 8 perkara tu. Mana? Tasyahud awal atau kunut. Tasyahud awal atau kunut subuh atau witir, yakni atau kunut witir, dan selawat atas Nabi pada keduanya. Kedua mana? Kedua tasyahud awal dan kunut tu. Tu. Seperti dahulu sebut kenyataan, maka sunat ia orang yang lupa tu ataupun orang yang sengaja tu. Orang yang sengaja tinggal sujud sahwi, tinggal sunat ab'ad tu, sengaja dia tinggal ataupun dia terlupa nak buat sunat ab'ad tu, maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia akan salah suatu daripada yang 8 itu. Jadi Syekh Daud nak fokus kita pada yang kedua, yang pertama ni. Ni sebab yang dituntut oleh syarak untuk kita buat sujud sahwi. Sebab yang pertama adalah kita tinggal sunat ab'ad. Tinggal aja sunat ab'ad, sama ada sengaja atau tak sengaja, sunat kita buat sujud sahwi. Mana sunat ab'ad? Ada 8 perkara. Dalam kitab kita kata ada 8 perkara. Kalau dalam kitab Idaman Penuntut dia kata ada 7 perkara. Dia beza tu mana? Beza tu pada cara dia kira je. Tapi kitab kita tulis 8, ikut kitab kita dah. 8 perkara sunat ab'ad tu mana? Contoh, kalau kita kira-kira tak jumpa 8 dah. Kalau kita kira mana? Kunut. Tasyahud awal, hak tu je lah kita jumpa dah. Tanya, tapi dalam kitab kita sebut 8, mana ustaz lagi?
Tak kita jumpa dua je. Kunut dengan tasyahud awal. Mana lagi? Ya sebenarnya bukan kira gitu. Dan sunat arba'ah ni dipecah-pecah. Dia ada 8 perkara. Ingat gini. Ada 8 perkara sunat arba'ah. Jadi sunat arba'ah ni bila kita tinggal, sama ada sengaja tak ataupun tak sengaja sunat kita buat sujud sahwi. Contohnya mana sunat arba'ah ni? Contohnya kita berdiri untuk kunut. Yang pertama, sunat arba'ah yang pertama adalah perbuatan kita berdiri untuk baca kunut. Perbuatan kita pergi berdiri nak baca kunut tu sunat arba'ah. Kita tak baca lagi kunut. Perbuatan kita berdiri tu. Ingat molek. Perbuatan kita berdiri tu adalah sunat arba'ah. Kunut tak baca lagi. Hak baca kunut tu suku pula sunat arba'ah dia. Tapi perbuatan kita pergi berdiri tu, perbuatan kita berdiri nak baca kunut tu sunat. Sunat gapo? Sunat arba'ah. Tu. Jadi kalau kita baca kunut, misalnya baca kunut dalam keadaan kita duduk. Ni orang tak boleh diri misalnya dah. Dia tak boleh berdiri, dia baca kunut duduk. Maka dia tak buat satu sunat arba'ah, iaitu berdiri untuk baca kunut. Dia tak buat sunat arba'ah ni. Maka sunat dia buat sujud sahwi ke. Orang kata misalnya dia semaya duduk, misal gitulah. Dia semaya duduk. Kunut pun mesti buat duduk kan. Bila dia baca kunut dalam keadaan duduk, sunat dia buat sujud sahwi. Ustaz, saya baca kunut ustaz. Memang mu baca kunut, tapi mu tinggal satu sunat lagi, iaitu mu berdiri untuk baca kunut. Tu mu tinggal. Patutnya mu kena berdiri, tapi mu tak boleh nak berdiri. Tak, kerana mu sakit, mu maya duduk. Sunat mu buat sujud sahwi. Tu yang pertama, berdiri untuk kita baca kunut. Perbuatan kita berdiri untuk baca kunut. Tu yang pertama. Mana sunat arba'ah yang kedua? Sunat arba'ah yang kedua adalah kita melafaz ni, lafaz membaca kunut. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Tu doa kunut ni. Itu kita membaca doa kunut tu. Sunat arba'ah yang kedua. Dia sunat arba'ah yang suku. Tadi berdiri je tak baca lagi. Itu sunat arba'ah juga. Jadi tak boleh kita, kalau kita tak boleh berdiri, sunat kita buat sujud sahwi walaupun kita baca kunut. Kerana berdiri untuk baca kunut adalah sunat arba'ah, dan perbuatan kita melafaz doa baca kunut tu sunat arba'ah juga. Allahumma hadini fiman hadait. Itu sunat arba'ah juga. Lagi mana lagi? Yang ketiga, sunat arba'ah yang ketiga adalah kita membaca selawat dalam kunut. Kita baca selawat dalam kunut. Mana falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad. Tu kita baca kunut tu ada selawat tu, wa sallallahu ala Muhammad. Itu kita baca selawat ke atas Nabi. Maka kalau kita terlupa nak baca selawat ni, dah wa astaghfiruka wa atubu ilaik, patut tak mari. Misalnya tak mari lah. Dah jadi bela tengah subuh. Wa atubu ilaik, patut gapo lagi lepas dah tu. Lupa misalnya, dia jadi bela tengah maya subuh. Dia betul boleh dia sujud lah dia kata. Sujud. Dia pergi sujud. Dia tinggal selawat ke atas Nabi. Maka bila dia tinggal selawat atas Nabi tu, sunat dia buat sujud sahwi. Gitu. Dah tengah semaya subuh dia bela. Dah waktu mana? Falakal hamdu ala ma qadai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas tu dia bela. Lepas tu baca gapo pula bela. Dia bela pun sujud je lah. Dia pun sujud Allahu Akbar. Sunat dia buat sujud sahwi. Sebab apa? Kerana tidak ada selawat ke atas Nabi dalam apa tu? Dalam kunut dia tu. Tu. Yang ketiga adalah membaca selawat dalam kunut. Mana yang keempat? Sunat arba'ah yang keempat adalah kita baca selawat atas keluarga Nabi dalam kunut. Tu. Kan ada wa sallallahu ala Muhammad. Pas sini kita selawat atas Nabi wa ala alihi, mana tu? Wa alihi wa barik wa sallim. Tu wa alihi wa barik wa sallim. Lepas pada wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa barik wa sallim tu kan kita baca. Tu selawat ke atas Nabi. Jadi kalau kita tak baca selawat ke atas Nabi ni, sunat kita buat sujud sahwi. Macam contoh tadi, dia baca falakal hamdu ala ma qad wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad, patu belo.
Lepas tu baca gapo nak dia ingat nak baca selawat atas Nabi, atas keluarga Nabi. Dah kata nak lafaz gana selawat. Dia bela tengah mai subuh misalnya gitulah deh. Kebanyakan orang dia bela. Gana dia tak baca. Dia pun sujud Allahu akbar. Dia tak baca selawat ke atas keluarga Nabi. Maka sunat dia buat sujud sahwi kayak gi. Tu. Dah. Lagi mana? Yang kelima, sunat yang kelima adalah kita duduk perbuatan kita duduk tasyahud awal. Perbuatan kita pergi duduk tasyahud awal tu sunat abad juga. Sunat abad yang kelima. Iaitu kita pergi perbuatan kita pergi duduk untuk baca tasyahud awal. Kita tak baca lagi. Perbuatan kita duduk je. Perbuatan kita duduk tu sunat kita buat sujud sahwi. Dah ustaz saya duduk atas kursi, tak kena buat sujud sahwi ke? Tak payah. Kira pada makna duduk lah. Mau duduk atas kursi tu kira duduk tak? Kira duduk. Ni contohnya orang yang semayang baring lah misalnya gitulah. Orang yang semayang baring. Semayang baring. Sunat dia buat sujud sahwi. Kerana dia tidak duduk untuk ketika baca tasyahud awal tu. Tu dah. Lagi gapo lagi sunat abad? Yang keenam adalah kita bacaan tasyahud awal tu. Kita pergi baca lafaz tasyahud awal tu. Itu sunat abad. Ingat molek tasyahud awal bukan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, tasyahud ni benda. Tasyahud ni tahiyat lah. Bahasa-bahasa kita sebut tasyahud. Bahasa-bahasa kampung kita kecek tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Dah bacaan dalam tahiyat awal sunat. Ingat molek bacaan tahiyat awal adalah sunat, tapi bacaan tahiyat akhir wajib. Ingat molek dia masuk dalam rukun qauli dan bacaan tahiyat akhir tu. Ada pun bacaan tahiyat awal sunat. Mana ustaz bacaan tahiyat awal ni? Tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan tasyahud awal. Itu bacaan tasyahud awal. Sunat. Sunat. Jadi kalau kita terlupa nak buat tasyahud awal tu, kita terlupa nak baca tasyahud awal. Masa rakaat kedua tu kita tengah sujud, kita terus berdiri. Allahu akbar. Berdiri dah. Kita pergi berdiri. Kita pergi berdiri. Aku lupa nak baca tasyahud awal tadi. Berdiri dah. Nak duduk mula boleh tak? Kita pergi duduk mula, batas sembahyang kita. Ingat molek, bila kita tinggal sunat abad, kita tak boleh kembali balik. Bila kita tinggal sunat benda yang sunat dalam sembahyang, kita tak boleh kembali balik. Kecuali kita tinggal rukun. Tinggal rukun wajib kita kembali. Tapi bila kita tinggal sunat abad, misal tadi tinggal kunut. Tak tengah rukuk, sami Allahu liman hamidah rakaat kedua subuh. Dah tengah rukuk Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Allahu akbar, tengah sujud teringat, aku lupa nak baca kunut tadi. Lupa. Dia pun pergi bangun tak. Dia pun bangun mula. Allah bangun baca kunut Allahumma hadini fi man hadait. Batal terus sembahyang. Batal sembahyang. Kenapa? Kerana bila kita kembali balik tu, waktu perbuatan membatalkan sembahyang. Kerana dikira telah menambah rukun. Sunat abad bila kita tinggal, tak boleh kita kembali balik. Tapi kita kena sunat buat sujud sahwi. Sunat je buat sujud sahwi. Bukan wajib. Tapi sunat kita buat sujud sahwi. Itu ingat molek tu. Tu. Macam ni tinggal tasyahud awal. Rakaat ketiga berdiri dah. Tengah baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok. Tadi aku tak buat sujud tahiyat awal lah. Kita mungkin turun balik batal terus sembahyang kita. Kita tak boleh turun balik, tapi kita kena buat apa? Sunat kita buat sujud sahwi. Bukan wajib, sunat kita buat sujud sahwi. Sunat je kita buat sujud sahwi kayak gini. Sebelum kita salat, sunat kita buat sujud sahwi. Tu. Lagi gapo lagi? Tasyahud awal yang ketujuh gapo? Baca selawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Tadi kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas itu kan, itu bacaan tasyahud awal. Tapi dalam tasyahud awal ni kita ada tambah benda, tambah selawat atas Nabi. Mana?
Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Nak tok Sadina dah ustaz. Ikut mu lah. Dan mazhab Syafi'i sunat tok. Sunat kita tok Sadina. Dan pendapat Muktamad kata sunat kita tok. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Kita baca pas itu. Sunat kita buat sujud sahwi. Sunat pula dah. Pas itu adalah memada bacaan Fatihah. Termasuk dalam selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir, dalam tasyahud awal ni. Tu dah. Tu. Jadi kalau kita terlupa nak selawat atas Nabi, kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun terus bangun. Allahu akbar, bangun terus. Rakaat ketiga kita terus bangun. Allahu akbar. Lupa baca selawat atas Nabi, tak baca lagi tadi. Patutnya bacalah sikit Allahumma salli ala Muhammad. Kayak gi sunat membuat sujud sahwi. Tu. Kenapa sunat aku buat sujud sahwi? Kerana mu telah tinggal selawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Tu. Lagi yang ke-8 ke apa? Berselawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Bila kita selawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Ingat bukan tasyahud awal. Dan tasyahud awal cukup pada mana tu? Wa asyhadu alla ilaha tu. Wa asyhadu alla mana tu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Pas itu je tasyahud awal. Lepas tu bangunlah. Jangan baca lebih. Kita pergi baca lebih lagi. Allah pergi baca wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kita pergi baca lebih tau. Lagi sunat pula kita sunat buat sujud sahwi lagi. Kalau buat apa kita pergi lebih. Kerana tasyahud awal tu hanya sampai pada Allahumma salli ala Muhammad. Pas itu je. Dah kata berselawat sunat abad yang ke-8 ni berselawat atas keluarga Nabi tu mana? Pada tasyahud akhir. Kan pada tasyahud akhir. Ingat molek, kalau tasyahud akhir bacaan kat atas Nabi hak tu wajib, tapi bacaan kat atas keluarga Nabi hak tu sunat. Allahumma salli ala Muhammad wajib pada tasyahud akhir. Tasyahud awal benda hukumnya hukum pada tasyahud awal baca Allahumma salli ala Muhammad, hukumnya sunat abad. Bila kita tinggal sunat, sama ada tinggal tu terlupa atau dengan sengaja, sunat buat sujud sahwi. Tu. Tapi bacaan Allahumma salli ala Muhammad pada tasyahud akhir hukumnya wajib. Dia masuk dalam rukun qauli. Tapi selawat ke atas keluarga Nabi tak sunat pada tasyahud awal, tapi sunat pada tasyahud akhir. Tu. Dah kayak kita tengok pula. Tu. Jadi ini 5 jadi ini 8 sunat abad dah. Ini 8 sunat abad. Jadi bila kita tinggal sunat abad yang 8 ni, dan sama ada sengaja atau tak sengaja, sunat kita buat sujud sahwi. Lagi sambung. Syekh Daud kata pula, atau ia mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud, dan seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit, atau melebihkan rakaatnya dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Syekh Daud kata yang kedua, syarak suruh kita pergi buat sujud sahwi bila kita buat benda yang membatalkan sembahyang. Ingat molek, benda yang membatalkan sembahyang ni kalau kita pergi buat dengan sengaja, maka sembahyang kita batal. Contohnya apa? Contohnya kita tengah sembahyang, kita pergi cakap misalnya. Tengah sembahyang kita pergi cakap, mau makan nasi lagi? Tanya orang belah kita. Tanya, mau makan nasi tak lagi? Kita tanya. Perbuatan kita cakap tu batal terus sembahyang. Batal. Dan perkara yang membatalkan sembahyang bila kita bercakap mengeluarkan 2 huruf ataupun 1 huruf yang memberi faham. Itu dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada dah. Bila kita pergi cakap tu, kita perbuatan kita sengaja bercakap tu batal sembahyang. Tapi kalau kita pergi buat tak sengaja, kita latah ke, ataupun kita kata kita lupa, kita tengah sembahyang ni, sembahyang Jumaat, terus sembahyang, lupa kita sembahyang, kita pergi cakap dengan kawan kita, mau makan nasi lagi. Lepas tu ingat, aku sembahyang ni, apa aku pergi cakap.
Mu pergi cakap tu batal tak sembahyang mu? Tak batal. Pasal apa tak batal? Kerana bukan mu sengaja nak cakap, tapi mu terlupa, mu khayal. Maka bila mu pergi cakap tadi tu tak batal sembahyang, tapi sunat mu pergi buat sujud sahwi lagi. Sebab apa? Sebab mu telah buat benda yang membatalkan sembahyang. Kalau tengok dalam kitab kita ni, Syekh Daud buat misal seperti memanjangkan rukun yang pendek. Iaitu rukun pendek tu, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Ingat, dalam sembahyang dia ada dua jenis rukun. Rukun panjang dan juga rukun pendek. Rukun panjang seperti berdiri, sujud, sujud. Rukun itu kita panggil sebagai rukun panjang. Dan rukun pendek dia ada dua je rukun pendek. Ingat, dua je rukun pendek, iaitu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Itu rukun pendek. Maksudnya benda rukun pendek ni, maksudnya rukun pendek ni kita kena buat sekadar cukup-cukup je. Jangan pergi lebih. Rukun pendek kalau kita buat lebih kadar masa dia, sembahyang kita boleh batal. Contohnya apa? Contohnya i'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu adalah rukun pendek. Masa i'tidal kadarnya cukup untuk kita baca andalan i'tidal je. Dan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'us samati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kira-kira dalam 12 saat je. Kita i'tidal 12 saat je. Cukup jangan pergi lebih-lebih. Kalau pergi buat panjang doa, semaya kita boleh batal. Kalau dengan sengaja, dobitnya dengan sengaja. Rukun pendek kita kena buat pendek. Kalau kita buat panjang, i'tidal kita buat i'tidal ni kalau kita buat lama doa, lama tara mana ustaz? Lamanya kadar boleh baca Fatihah. Kadar boleh baca Fatihah ni kita kata 23 saat lah. Kadarnya gitulah, 23 saat. Maknanya kalau orang pergi i'tidal lama, dia i'tidal tu lama. Lama doa pergi i'tidal, semaya dia boleh batal. Ingat molek, semaya dia boleh batal bila tidak lama. Dok sami Allahu liman hamidah, dia kena mikir macam-macam, mikir kan anak janda 4, anak janda 2, mikir dan mikir nak bagi motor, mikir banyak dengan hotel ni. Sampai dia pergi lama, tidak tu lama dia ni tidak. Apa hukum dia? Baik, tengok dulu. Adakah mu sengaja mu pergi lama kan tidak mu tu? Tak sengaja, lupa ataupun khayal tengah i'tidal tadi, sembahyang mu tak batal. Tak, kenapa? Kerana mu buat dalam keadaan tak sengaja. Tapi sunat mu buat sujud sahwi kat lagi. Tu sunat mu buat sujud sahwi. Tu. Tengah sembahyang i'tidal lama. Lepas tu kalau duduk antara dua sujud, kadar masa yang membatalkan mana? Kadar masa yang membatalkan kita kata kadar boleh baca tahiyat. Kadar boleh baca tahiyat ni kita kata dalam 20 saat lah. Maksudnya kalau orang tu pergi duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dia rukun. Rukun. Bacaan dalam duduk antara dua sujud tu, Rabbi ufirli warhamni wajburni tu, hak tu sunat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Kita kata dah sunat hai'ah, kita tak sunat buat sujud sahwi. Kalau tak baca pun tak apa, semaya kita sah. Tapi dia sunat hai'ah dah, rugi kalau kita tinggal. Tu je lah. Tapi kalau kita pergi buat duduk antara dua sujud tu, kita pergi lama, kita pergi mikir tengah tu, dan mikir banyak sangat tengah tu, lebih masa 20 saat kata-kata. Lebih masa 20 saat, maya kita boleh batal. Kadar boleh baca tahiyat tu 20 saat lah kita kata. Jadi kalau orang tu tidak lamanya 20 saat, lebih daripada 20 saat, semaya dia boleh batal kalau dengan sengaja. Tapi kalau dengan tak sengaja, tak batal lah semaya, tapi sunat membuat sujud sahwi. Misalnya apa? Tengah duduk antara dua sujud tu, dia mikir lama ngak. Dia teringat janda lah janda di kedai makan tadi lagi, dia teringat, comel janda tu. Sampai lama dia duduk antara dua sujud tu, lebih 20 saat. Setengah jam duduk. Duduk antara dua sujud setengah jam. Dan mikir apa? Mikir janda tu. Sembahyang mu batal tak? Tak batal. Sebab apa? Sebab aku khayal, bukan aku sengaja. Aku tak sengaja. Aku pergi khayal tadi. Maka mu sunat buat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab mu telah melakukan benda yang membatalkan sembahyang.
Lagi gapo lagi berkata dengan sedikit kita wayak dah tadi. Contohnya kita tengah semaya, bini kita panggil, mak, oh mak, bini kita panggil, kita pun latah lagi nyaut. Ho. Kita sebut ho. Dah, kalau sengaja kita sebut bini kita panggil, mak, oh mak, kita pergi nyaut. Ho, kita sengaja nyaut, batal terus semaya kita. Tapi kita tengah semaya, bini kita panggil, mak, kita pun nyaut. Ho. Kita pergi nyaut ho tu. Aku tengah semaya ni, apa aku pergi nyaut? Kita lupa dah. Kita tercacut orang kata. Orang Terengganu kata cacut. Dah, cacut disebut ho tu. Semaya kita batal tak? Semaya kita tak batal. Kenapa? Kerana bukan kita sengaja. Tapi sunat mungkin buat sujud sahwi kat gigi. Tu. Sunat juga deh buat ho. Sebab tu kena mengaji biar kita tahu. Tengok lagi. Lepas tu kata Syekh Daud. Kata Syekh Daud lagi, atau memindahkan rukun kauli. Ni yang ketiga pula. Yang pertama tadi, benda sunat kita sujud sahwi ni. Sebab kita sunat sujud sahwi ni, sebab yang pertama ada kita tinggal sunat ab'ad. Sebab yang kedua kita buat benda yang membatalkan sembahyang. Sebab yang ketiga Syekh Daud kata, atau memindahkan rukun kauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk, atau dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyamnya, maka sunat ia sujud sahwi. Dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyangnya dengan sengaja sekalipun, sebab ia meninggalkan dia tahafuz dalam sembahyang. Baik. Syekh Daud kata bila mugi pindah rukun kauli, mungkin pindah rukun kauli. Rukun kauli ni mana? Contohnya Fatihah. Dia pergi baca Fatihah tu tengah rukuk misalnya. Tengah rukuk dia pergi salah baca, ataupun dia sengaja baca Fatihah. Dia sengaja baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah rukuk pergi baca. Dia baca, biar nak baca kali ni. Sekali ni aku nak mayang Zuhur ni, aku nak baca Fatihah. Kerana jadi mereng gitu tak tahu. Dan dia nak pergi baca Fatihah. Boleh tak baca? Boleh. Boleh dibaca, tapi mu telah pindahkan rukun tu bukan pada tempatnya. Kaedah dalam mazhab kita, bila kita pindah benda bukan pada tempatnya, sunat kita buat sujud sahwi. Tengah rukuk tadi kita pergi baca Fatihah, kita baca doa rukuk tu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lepas tu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pergi baca, sama ada kita sengaja baca ataupun kita tak sengaja. Kita tengah rukuk, kita salah. Kadang-kadang ada juga kita salah baca. Salah baca Fatihah. Tengah rukuk ni baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tengah rukuk ni, bapak aku baca Fatihah. Sunat mungkin buat sujud sahwi lagi. Sebab apa? Sebab mu telah memindahkan rukun bukan pada tempat dia. Ni kadang-kadang kita pernah juga buat tapi kita tak buat sujud sahwi. Kerana apa? Kerana mungkin tak tahu. Lepas ni kena buat lah. Bila kita pergi pindah rukun bukan pada tempat dia, sunat kita buat sujud sahwi. Tengah sujud misalnya pergi baca Fatihah, walaupun kita baca bismillah saja. Kenapa? Kerana bismillah ni adalah satu ayat daripada surah Fatihah. Tengah sujud ni baca Bismillahirrahmanirrahim, salah baca bismillah. Sunat buat sujud sahwi lagi. Tu. Itu kaedah dia dah. Bila pindah rukun kauli, bukan kata rukun saja ni, benda sunat begitu juga. Kita pindah sunat ab'ad bukan pada tempatnya. Contoh, kita tengah berdiri, kita pergi baca tahiyat awal. Contohlah, tengah berdiri kita pergi baca tahiyat. At-tahiyat, tengah berdiri patutnya baca Fatihah, tapi kita pergi baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lepas tu ingat, aku tengah berdiri ni, apa aku pergi baca tahiyat. Sunat mungkin buat sujud sahwi kayak gini. Sebab apa? Sebab mu telah pindahkan sunat bukan pada tempat dia. Begitu juga sunat hay'ah. Contohnya tengah rukuk pergi baca tengah sujud, doa tengah sujud. Dan patutnya tengah rukuk bacalah doa rukuk tu. Dan benda doa rukuk Allah, benda tu gapo doa rukuk tak mari pula dah. Dan tengah rukuk pergi baca Rabbi firli misalnya. Tengah rukuk ni patut bacalah Subhana rabbil azim wa bihamdihi dah. Tapi dia lupa. Dia baca Rabbi firli tengah rukuk, baca Rabbi firli warhamni wajburni. Lepas tu mari ingat
Oh, sunat buat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kita telah memindahkan uh, bacaan-bacaan bukan pada tempatnya. Dan Syekh Daud kata kerana kita meninggalkan tahafuz dalam sembahyang. Maksud tahafuz ni jaga. Kita tak berjaga-jaga dalam sembahyang, sebab tu jadi gitu. Tu dah. Lagi yang keempat mana? Ah, kata Syekh Daud, syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti syak adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Tu ni yang keempat. Sunat syarak suruh kita buat sujud sahwi bila kita mari syak. Ingat yang pertama tadi, sebab kita dituntut untuk buat sujud sahwi, sebab yang pertama tadi adalah kita meninggalkan sunat ab'ad. Sebab yang kedua kita dituntut untuk buat sujud sahwi adalah kerana kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Sebab yang ketiga kita dipindah rukun kauli ataupun bacaan-bacaan bukan pada tempat dia, maka sunat kita buat sujud sahwi. Yang keempat pula ni kita nak bincang pula ni, Syekh Daud kata syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Dia syak, dia berbeza dengan yang dua tadi. Yang dua tadi tu dia tinggal terus. Dia tinggal terus. Dan sama ada sengaja atau tak sengaja, dia tinggal tu sunat ab'ad. Yang kedua ke? Yang pertama tadi dah. Yang pertama tadi dia tinggal tu sunat ab'ad. Kalau yang keempat ni dia syak. Yang pertama tadi dia tinggal terus, sama ada sengaja atau tak sengaja dia tinggal sunat ab'ad. Tapi yang keempat ni dia syak. Aku ni baca kunut ke tak lagi Baca kunut ke tak lagi? Maka sunat dia buat sujud sahwi. Boleh. Sunat dia buat sujud sahwi. Tu. Ataupun dia syak, aku tadi baca tasyahud awal ke tak? Baca ke tak? Mari gitu je. Bila mari je, baca ke tak, sunat kita buat sujud sahwi. Jangan mikir banyak-banyak. Aku baca ke tak? Tak payah mikir banyak-banyak. Bila kita mari syak je, aku ni baca ke tak kunut tadi? Kita pilihan kita ke mana? Sujud sahwi tu je. Jangan mikir banyak. Baca kok. Sebab apa? Sebab boleh menghilangkan khusyuk ketika kita tengah sembahyang. Jadi bila kita syak, syak ni maksudnya mana? Dia 50-50, sama ada 50 baca atau 50 tak baca. Aku ni buat kunut ke tak? 50 buat kunut, 50 buat kunut dalam hati kita. Maka sunat kita buat sujud sahwi kerana kita telah syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Dan yang kelima, Syekh Daud kata dan demikian lagi, jikalau syak iyo, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib iyo datangkan serakaat lagi. Tu Syekh Daud kata bila kita syak tengah sembahyang Zuhur misalnya tengah sembahyang Zuhur, aku ni rakaat ketiga ke rakaat keempat dah? Rakaat ketiga ke rakaat keempat dah? Bila mari syak gitu, 3 ke 4, kita kena ambil bilangan yang kurang. Kita kena ambil bilangan yang kurang. Tu. Maksudnya kita kena ambil 3 lah. Kita kena tambah selagi. Kita syak, aku ni maya Zuhur ni. 3 ke 4 dah aku tengah buat ni. Kena buat gana. Kita kena ambil bilangan sikit. Kita ambil 3. Aku buat 3 ni. Kena tambah selagi rakaat. Jangan mikir panjang-panjang. Bila mari ya syak pada kita, aku ni rakaat ketiga ke rakaat keempat. Bila mari je gitu, kita tu ambil, aku ni 3, kena tambah selagi. Gitu je. Tak macam mikir panjang-panjang. Kalau kita mikir pula, kayak hilang khusyuk kita ke tengah sembahyang. Lah kali Fatihah pun kita tak baca lagi. Jadi bila mari syak gitu, sunat kita buat sujud sahwi. Mari syak itu sunat, lalu kita buat sujud sahwi dah. Tu cara sujud sahwi ni kan. Sujud sahwi ni dia ada 2 kaedah, iaitu sebelum salam dan juga selepas salam. Sebelum salam dan juga selepas salam. Sujud sahwi ni ada 2. Kalau kita teringat sebelum salat, kita kena buat sebelum salat lah, jangan buat selepas salat. Tapi kalau kita teringat selepas salat, kita teringat, contohnya gapo lah, contohnya kunut contoh ni mai subuh, bagi salat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salat dah. Lepas tu
Mari kita ingat, aku ni baca kunut ke tak tadi? Padahal kita salah dah. Kalau kita sebelum salah senang je lah. Kita sujud sahwi je lah. Sujud je lah terus. Tapi lepas maya, kita nak buat kan? Kita kena bangun balik. Syaratnya benda. Syaratnya adalah waktu kita bagi salah dengan kita nak bangun, nak sambung, nak buat sujud sahwi tu, waktunya tak lama. Kita kata dalam 30 saat. Kita kata dalam 30 saat lah senggai waktu tu. Jadi bila kita lepas salat baru bagi apa nama ni, datang syak pada kita, aku ni tadi tak baca kunut tadi ni. Bila tak baca kunut tadi ni, kita pun kena bangun lalu. Kita bangun segera takbir Allahu akbar. Lepas tu kita sujud. Kita sujud, dalam masa yang kita sujud tu kita niat, aku buat sujud sahwi. Tu dah. Itu cara dia kalau selepas salat. Kalau sebelum salat gana ustaz, fil alamin innaka hamidum majid. Kita nak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Baca sinilah, baca dulu doa yang kita nak baca. Lepas tu baru kita pergi buat sujud sahwi. Masa kita nak turun sujud tu, sahwi tu, sunat kita, bukan sunat, wajib kita niat dalam hati kita. Niat aku buat sujud sahwi ni. Jangan kita pergi sujud saja, kita tak ada niat. Tak boleh. Kalau kita pergi sujud saja, tak ada niat dalam hati kita, semaya kita batal terus. Tapi kalau kita buat sujud sahwi, kita kena niat sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Dia niat hati, aku nak buat sujud sahwi. Dia pun sujud, Allahu akbar, sujud. Faham? Dia kena niat. Dah hati tengah sujud tu baca gapo ustaz? Tengah sujud tu kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam kitab dalam kitab Majmu' pun ada dah. Imam Nawawi tulis baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca doa tu. Baca 3 kali. Kalau tak ingat doa tu ustaz, nak baca gapo? Baca doa sujud biasa je. Dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca je 3 kali. Dah kalau tak ingat Subhana man la yanamu wa la yashu tu, kita tak ingat, kita bacalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca 3 kali. Lepas tu sujud sahwi dia ada 2 dah. Sujud sahwi dia ada 2 sujud. Kita sujud dah sekali, kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu, kita baca 3 kali. Lepas tu kena duduk antara 2 sujud. Allahu akbar. Masa duduk ni kita baca gapo? Baca Rabbi ufidli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca macam biasalah. Lepas tu sujud balik, Allahu akbar. Sujud balik, baca apa nama tu, baca macam biasa pula. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ataupun boleh baca apa tu, Rabbi ufidli, benda tu baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh juga baca tu. Lepas tu lepas baca 3 kali doa tu, kita pun bangun balik, duduk tahiyat awal balik. Duduk tahiyat. Jangan baca dah tahiyat. Jangan baca dah tahiyat, duduk je. Duduk dan bagi salam. Duduk dalam keadaan tomat ninah, kadar tomat ninah. Duduk biar relax kejap, baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tak payah baca gapo-gapo ke lepas tu? Tak payah. Tak payah. Lepas kita bangun daripada sujud sahwi tu, tak payah baca gapo-gapo dah. Duduk tahiyat, duduk tasyahud, dah terus bagi salam. Duduk dalam keadaan relax, baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Mudah saja berkaitan dengan sujud sahwi ini. Itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilmuhu wa atam.